Okey, seterusnya Sam Hauser. Sam Hauser. Sam dah lari mana dah? Pergi makan kot. T Zijing. Ada. Ada. T Jaan. Ada. Ada. Okey, T Jaan ada. Wee Jason. Ada. Okey, Yon Sekai. Ada. Ada. Okey. 4 orang lagi belum masuk. Saya ada. Ya, tahu. Okey, terima kasih Sam. Gimana Sam? Makan Makan roti. Engkau roti. Okey, tak apalah. Roti pun tak apa. Yang penting lapik perut dahulu. Alas perut. Okey, baik. Sebelum kita mula kelas, cikgu nak buat satu pesanan sikit berkaitan dengan apa tu? I'm strong like chicken nugget. Okey, baik. Cikgu nak buat pesanan sikit berkaitan dengan berkaitan dengan apa ni? Sekejap, Boleh start kelas, Kak? Ya, kita akan start kelas. Sabar. Boleh sabar? Boleh. Okey. Cikgu nak promote lagi berkaitan dengan pertandingan bercerita ni. Hari ni last day ya? Hari ni last day. Jadi hari ni hantar ya. Siapa yang belum hantar, siapa yang nak sertai boleh hantar hari ni. Okey. Jadi cikgu harap ada penyertaan daripada tahun 3. Semalam cikgu tengok tahun 3 ada 4 orang yang dah masuk. Semalam lah, hari ni cikgu tak check lagi. Okey, jadi terima kasih yang menyertai pertandingan ni. Okey. Tak susah pun. Kamu boleh baca ataupun kamu boleh hafal. Kalau boleh hafal, hafal. Tak boleh hafal, baca. Cikgu Okey. saya ada tak? Cikgu tak pasti pula. Cikgu nampak cuma 4 orang. Cikgu tak tahu siapa 4 orang tu. Yang cikgu tahu sebelum tu Brian dengan Yon Zekai. Yang 2 orang yang baru tu cikgu tak tengok lagi siapa. Okey. Tak apa. Nanti Saya cikgu ada tak? ada dah masuk nanti cikgu check semula Okey, baik. Jadi cikgu harap tahun 3 tak lepaskan peluang untuk sertai ni. Okey, sertai pertandingan ni tak rugi pun. Dia jadi satu pengalaman kepada kamu. Okey, jadi ini pesanan pada pagi ni. Jadi cikgu harap yang mana yang belum sertai boleh sertai lagi hari ni. Hari ni hari terakhir. Jadi esok kalau hantar cikgu tak terima lah. Okey, hari ni hari terakhir Okey. Baik, sekarang kita nak mulakan kelas kita. Okey, hari ni hari Jumaat 10 September 2021. Okey, kita berjumpa lagi untuk hari terakhir sebelum kita bercuti seminggu. Seronok cuti seminggu? Tak seronok Tadi cikgu tunjuk video cuti-cuti Malaysia Oi. Tapi sayang, kita tak boleh pergi bercuti. Okey, tak apalah. Yang penting kita kekal sihat. Itu paling penting Itu yang paling penting. Kita kekal sihat. Itu yang paling penting. Tak guna kalau kita nak pergi jalan-jalan tapi kita tak sihat, buat apa kan? Jadi yang paling penting ialah sihat. Sihat tu satu, orang kata apa? Satu nikmat ataupun satu pemberian Tuhan yang sangat-sangat istimewa. Yang sangat-sangat, orang kata apa? Sangat-sangat penting Okey, kalau kita tak sihat, duit banyak pun tak ada guna. Betul tak? Kan? Jadi kalau kita sihat ni macam-macam kita boleh buat. Okey, hari ni kita nak tengok berkaitan dengan apa? Hari ni kita nak tengok tajuk cantiknya bunga malai. Okey, masih dalam tema 5 iaitu hargai seni budaya. Unit 13, raikan tetamu. Dan tajuk hari ni ialah cantiknya bunga malai. Cantik tau, cantik. Pernah dengar perkataan cantik? Mesti pernah dengar kan? Mei. Mei. Pernah dengar perkataan cantik? Pernah. Pernah. Okey, bunga malai pernah dengar tak? Bunga malai. Tak. Bunga malai tak Tak pernah. pernah. Tak pernah. Tak pernah.
Tak pernah. Okey, bunga malai ni yang selalu orang India guna untuk bagi kepada tetamu tu. Yang dia ada macam kalungan bunga yang banyak tu. Pernah tengok tak? Yang mereka letak Tak dekat. pernah. Tak pernah tengok. Tak apa, nanti kita tengok. Nanti kita tengok. Okey, baik. Hari ni kita nak belajar berkaitan dengan kemahiran menulis, iaitu 3.2.2 membina dan menulis jawapan pemahaman secara kritis berdasarkan soalan bercapah. Okey, soalan bercapah. Selalu kita jawab soalan bertumpu. Soalan bertumpu dia senang sikit. Tapi kalau soalan bercapah dia susah sikit. Sikit je susah dia. Okey. Baik, kita tengok hari ni objektif kita. Objektif kita ialah menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bercapah. Jadi nanti pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bercapah. Okey, nanti kamu dapat tulis soalan, menulis jawapan soalan pemahaman tu. Okey, hari ni kemahiran menulis, saya ingat kemahiran menulis. Jadi kriteria kejayaan dia yang pertama, murid dapat menyatakan konsep soalan bercapah. Okey, nak tahu konsep ni kamu boleh tengok buku tata bahasa kamu yang kamu dah pernah tulis. Okey, cari balik dalam buku tata bahasa. Cikgu tak pasti berapa hari bulan tarikh dia, tapi tak salah cikgu tarikh dia pada bulan bulan Ogos pun ada, bulan September, bulan Julai pun ada. Tapi yang kamu tulis bila cikgu tak pasti ya. Cikgu dah ajar banyak kali dah berkaitan dengan soalan bercapah ni. Jadi tak salah cikgu kalau kamu tengok balik dalam buku tata bahasa kamu mesti ada. Kalau kamu salin lah. Tapi kalau kamu tak salin tak ada lah. Okay, cikgu harap kamu salin. Baik, yang kedua, murid dapat menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bercapah. Hari ni kemahiran menulis. Okey, kita boleh tengok buku teks muka surat 82. Siapa yang ada buku teks boleh tengok buku teks muka surat 82. Tajuk dia Cantiknya Bunga Malai. Baik, kita tengok dulu teks ni, kita teliti dulu teks ni, apa yang ada dalam teks ni, kita tengok dahulu. Baik, dekat sini dia ada satu petikan. Ada satu perenggan petikan, dia ada tajuk dia Cantiknya Bunga Malai. Kemudian dia ada satu perenggan, dia cerita tentang apa, dia kata bunga malai popular dalam kalangan masyarakat India. Bunga ini lazimnya untuk upacara perkahwinan dan meraihkan kedatangan tetamu kehormat. Bunga ini dikalungkan pada leher tetamu tersebut sebagai tanda penghormatan. Baik, tadi kamu tak tahu kan bunga malai itu macam mana. Ni bunga malai, nampak ni? Yang dipakai oleh lelaki dan perempuan ni, nampak tak? Pernah tengok tak? Dekat televisyen ke? Tak pernah tengok? Tak pernah. Pernah? Pernah. Okey, Aina pernah. Yang lain tak pernah? Tak pernah. Ada. Wah, Yuhang hari ni belajar dekat dapur sambil makan Makan junk food. Makan junk food. Wah, kamu tak ada allergic ke? Macam Benjamin. Ada. Nanti ya. Benjamin masih ni masih allergic dengan junk food. Roti. Yuhang. Junk food. Dia boleh makan junk food lagi tak, Benjamin? Kalau tak, dulu dia makan junk food kan mulut dia jadi bengkak. Dia boleh makan lah. Sudah okey dah. Okey, baik. Baik, ini ialah bunga malai. Bunga malai. Okey, bunga malai ni kaum India dia akan kalungkan bunga malai ni sebagai tanda penghormatan. Okey, sebagai tanda penghormatan. Biasanya digunakan semasa upacara perkahwinan ataupun meraihkan kedatangan tetamu kehormat. Tetamu kehormat ni tetamu yang special lah. Boleh faham? VIP. Tahu apa itu VIP? Pernah dengar VIP? Very important person. VIP. Okey, boleh Pernah dengar VIP? Okey. MVP lah. MVP. MVP apa pula? Most
valuable player. Kalau dalam bola sepak, MVP itu maksud dia. Okey, baik. Okey. Boleh Boleh faham apa itu bunga malai? Okey, kemudian dia ada bagi soalan. Dia ada bagi soalan. Kita tengok soalan dia. Soalan dia tanya mengapakah bunga melur menjadi pilihan untuk menghasilkan bunga malai? Mengapakah bunga melur menjadi pilihan untuk menghasilkan bunga malai? Okey, kita tengok dekat nombor 1 ni. Cuba tengok gambar nombor 1. Dia kata bunga kekwa, bunga mawar dan bunga melur. Ni. Dia gunakan bunga ni. 3 jenis bunga ni untuk dibuat bunga malai. Okey, dia gunakan 3 jenis bunga ini untuk dibuat bunga malai. Dan soalan dia tanya mengapakah bunga melur bunga melur menjadi pilihan untuk menghasilkan bunga malai. Kalau kamu tengok dekat dalam petikan ni, ada tak dia cakap kenapa bunga melur tu dijadikan bunga malai? Ada dia cakap tak? Ada dia bagi tahu tak? Cuba tengok. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Jadi soalan kali ni, soalan yang kamu perlu fikir. Faham apa maksud perlu fikir? Jadi dia tak ada dalam petikan. Dia tak ada dalam petikan dan dia tak ada dekat gambar. Dia tak ada dekat gambar. Tak ada. Tak ada. Tapi kamu kena fikir sikit soalan kali ni. Okey, seterusnya kita tengok nombor 2. Bagaimanakah bunga malai dihasilkan? Bagaimanakah bunga malai dihasilkan? Soalan cikgu nak tanya, ada tak dia bagi tahu dalam petikan ni? Soalan yang pertama tak ada. Soalan yang kedua ada tak? Jawab ada dengan tak ada dia. Jangan bagi tahu jawapan lagi. Ada atau tak ada saja. Ada tak cara nak buat bunga malai dalam gambar atau dalam petikan? Ada. Ada, okey. Kalau ada, maksudnya soalan nombor 2 ni susah tak? Mudah. Soalan nombor 2 ni tak susah, mudah. Sebab apa? Ada dalam petikan dan ada dalam gambar. Tapi kalau soalan nombor 1 ni, dia tak ada dalam gambar. Dia tak ada dalam gambar dan dia boleh jadi macam-macam jawapan. Macam-macam jawapan. Boleh faham tak? Okey, kita tengok yang terakhir. Mengapakah tetamu perlu diraikan? Mengapakah tetamu perlu diraikan? Okey, soalan yang ketiga. Cuba kamu tengok dalam petikan ni dan juga tengok dalam gambar ni. Ada tak dia bagi tahu kenapa tetamu ni perlu diraikan? Ada tak dia bagi tahu? Diraikan apa maksud dah? Oh, diraikan apa maksud? Diraikan ni macam kamu kata dasar dia ialah rai. Kata dasar dia ialah rai. Rai ni macam celebrate lah. Bila orang datang, kamu layan dia dengan baik. Tahu apa maksud layan dengan baik? Tahu apa maksud layan? Tak tahu layan. Okey, layan ni macam servis dengan baik lah. Contoh macam kamu pergi pergi restoran. Tahu restoran? Kedai makan. Tahu kedai makan? Tahu kan? Okey, contoh kalau kamu pergi pergi ke kedai makan, ada orang datang, waiters kan, dia datang pada kamu, pelayan tu dia datang pada kamu, dia cakap, "Cik, jemput duduk, sila duduk, nak makan apa cik?" Itu contoh dia bagi layanan lah kepada kamu. Boleh faham? Cik perlukan apa ke, dia tanya macam-macam lah pada kamu. Untuk kamu dapatkan layanan yang terbaik daripada dia. Kan? Tapi kalau kamu pergi KFC, biasanya dia cuma order dekat kaunter. McDonald ke, order dekat kaunter, kemudian take away macam tu je. Ataupun kamu self service je. Okay, tak ada orang layan kamu macam dekat restoran yang lain. Tahu tak? Faham tak maksud cikgu? KFC dan McDonald bad lah. Dia bukan bag, tapi itu cara dia punya servis. Sebab dia nak cepatkan kerja. Tahu apa maksud nak cepatkan kerja?
Kan kalau macam kita pergi McDonald, dia lagi macam dekat Tampin kan ada satu McDonald. Dia ada apa? Ada drive-thru. Tahu drive-thru? Drive-thru. Yang duduk dalam kereta pun boleh order. Tahu. Tahu Oh, kan? itu ah. Oh, itu. Drive-thru. Tahu kan? Saya Kak tak pernah. Saya tak pernah. tak pernah tengok. Saya pernah. Sam tahu kan drive-thru macam mana kan Sam? Kita duduk dalam kereta, kita pandu kereta, pergi dekat satu kaunter dekat tepi tu, dia ada macam satu macam intercom tau. Intercom tu macam telefon lah, tapi telefon yang boleh cakap macam loudspeaker lah. Dia ada macam satu tu, kamu boleh cakap. Ya, dia akan tanya, "Cik, nak order apa?" Kamu pun order lah. Nak apa? Nak beli Happy Meal ke kan? Contoh. Kamu order je apa je yang kamu nak order. Lepas tu nanti dia keluar berapa bayaran yang kamu kena bayar. Lepas tu dia kata, "Okey, bayar dekat kaunter." Okey. Nanti kamu pun drive kereta sampai dekat satu kaunter, kaunter tu kena bayar duit dulu. Okey, bayar. Lepas tu satu lagi kaunter ambil makanan yang kamu order tu. Itu cara mereka punya servis. Okey, dia dipanggil drive-thru atau pandu lalu. Okey. Tapi kalau kita pergi restoran-restoran yang biasa, dia tak ada buat perkhidmatan macam tu lah. Drive-thru ni sebenarnya untuk lebih cepat. Lebih cepat, tak payah tunggu lama. Tapi kalau kita pergi restoran kan, kadang kita kena tunggu lama. Betul tak? Contoh, kamu nak pergi restoran, kamu nak makan apa? Nasi ayam kan? Kamu order nasi ayam. Dia cakap, "Okey, cik nak makan apa? Saya nak nasi ayam dan Milo Ais." Contoh. Okey, baik. Terima kasih. Nanti dia pergi buat, kamu kena tunggu. Kena tunggu. Lepas tu nanti dia dah datang, dia bagi nasi ayam, dia bagi Milo Ais. Lepas tu nanti bila habis makan, kamu terus bangun je. Tak payah kemas lagi pinggan-pinggan dan juga cawan tu. Sebab mereka layan untuk kamu. Betul tak? Kamu duduk, mereka lap meja dan sebagainya. Betul tak? Pernah tengok tak? Kat restoran macam tu. Dah lama tak pergi restoran lah. Pernah. Kan? Itu dipanggil layanan lah. Layanan ataupun dia meraihkan kamu. Ada lagi satu yang lebih, kalau pergi hotel, dia ada tunggu depan pintu. Tahu tunggu depan pintu? Pernah tak dulu pergi hotel? Sebelum COVID lah. Sebelum COVID. Pernah. Pernah kan? Kalau pergi hotel, dia ada orang tunggu depan pintu. Ya, dia sila masuk cik. Ya, jemput masuk. Pernah tengok tak? Ada orang tunggu depan Tak. pintu hotel. Tak ada? Tak Tak. pernah tengok? Okey. Cikgu rasa macam belum faham lagi ni maksud diraikan ni. Belum faham Kalau belum faham, kita kena bagi faham juga sampai faham. Ayo. Okey, raikan. Kamu ada tengok tak e-kamus? Perkataan raikan. Meraikan. Uang. Okey, ni cikgu ada jumpa kamus e-kamus. Dia ada translate ke dalam bahasa Cina. Okey, cikgu nak kamu tengok. Okey, meraikan. Boleh nampak tak? Boleh nampak ke tak boleh nampak? Cikgu tunjuk Boleh. Boleh Boleh. Okey, faham tak dalam bahasa Cina dia apa? Cikgu tak pasti bahasa Cina dia apa maksud dia, tapi cikgu nampak ada perkataan rai kat sini. Kalau dalam bahasa Melayu, rai Mana? ini dalam bahasa Melayu, meraikan, menjamu. Ataupun dia kata mengadakan keramaian, memberi jamuan. Ada orang cakap memberi jamuan rai ni. Tapi kalau dalam bahasa Cina, cikgu tak pasti dia kata apa. Dia kata apa ni? Boleh nampak ke tak boleh nampak?
Cikgu dah besarkan. Okey, boleh nampak perkataan ra'i. Ejaan dia ra'i bukan rai Ra'i. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh faham perkataan ra'i? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Yang Zekai faham ra'i ni apa? Faham ah? Okey, baik. Kita tengok lagi. Slide kita belum habis. Okey, baik. Kita dah tengok soalan, kita dah tengok petikan dan kita dah tengok soalan. Jadi sekarang kita nak tengok macam mana apa yang dikatakan sebagai soalan bercapah tu. Kita ulang balik lah. Kita dah belajar benda ni. Kita ulang balik. Kita refresh kembali. Kita buat revision. Buat ulang kaji balik. Soalan bercapah ni macam mana? Soalan bercapah ni soalan yang tak perlu salin sebab dah salin dalam buku tata bahasa. Tapi kalau kamu belum salin, kena salin lah. Tapi cikgu dah suruh kamu salin dah sebelum ni. Sepatutnya kamu dah salin. Sebab buku tata bahasa cikgu tak suruh hantar. Sebab cikgu tak nak nanti bila dah hantar, kamu tak ambil balik. Cikgu nak tanya, ada lagi tak yang belum ambil buku aktiviti? Sebab cikgu tak pergi sekolah lagi. Mungkin hari ni ke petang nanti ke cikgu pergi sekolah. Ada tak yang belum ambil lagi buku aktiviti? Ni buku aktiviti yang ini, yang jilid 2 ni. Ada lagi tak yang belum ambil? Ada. Okey, kalau tak ambil macam mana kamu nak buat kerja? Aina dah ambil Aina? Dah. Okey, baik. Bila soalan bercapah, soalan ni dia memerlukan pelbagai jawapan. Dia perlukan pelbagai jawapan dan berbentuk terbuka. Jadi jawapan kamu tu boleh jadi macam-macam lah. Bukan satu jawapan saja. Soalan aras rendah dan aras tinggi. Dia ada aras rendah dan ada aras tinggi. Macam tadi, soalan tadi ada satu soalan tu, jawapan dia ada dalam petikan. Ingat tak? Soalan yang kedua tadi tu. Cara nak buat bunga malai tu kan. Yang tu ada dalam petikan. Tapi yang lain tak ada. Jadi kalau tak ada, aras tinggi lah. Kamu kena fikir sikit. Okay, contoh soalan bercapah. Dia tanya mengapa, bagaimana, apakah pendapat anda? Adakah anda suka belajar di rumah? Berikan alasan anda. Dia nak macam tu. Dia nak jawapan tu kamu kena elaborate. Ataupun kamu kena huraikan. Kamu kena panjangkan. Terangkan. Itu maksud soalan bercapah ni. Ni contoh-contoh soalan dia lah. Bagaimanakah cara kita berbuat baik kepada haiwan? Mengapakah kita perlu membuat pemeriksaan kesihatan? Apakah pendapat anda tentang belajar dari rumah? Adakah kamu selesa belajar di rumah? Berikan alasan anda. Ini contoh ataupun konsep yang kamu perlu tahu berkaitan dengan soalan bercapah. Okey, jadi bila kamu dah faham konsep dia, soalan dia, jawapan dia perlu buat macam mana, baru kamu boleh jawab soalan dia. Okey, sekarang kita nak jawab soalan bercapah ni. Macam mana kita nak tulis jawapan dia? Okey, kita tengok. Tu cikgu dah letak highlight tu kat situ. Cikgu lupa nak buat dia punya animation. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Dia kata, mengapakah bunga melur menjadi pilihan untuk menjadi bunga malai? Jadi bila kita dapat soalan ni, yang pertama kita kena buat apa? Kita kena buat apa bila dapat soalan ni? Tahun 3. Apa yang kita kena buat? Apa semua? Halo, boleh dengar suara cikgu ke? Boleh. Cikgu tanya soalan. Apa yang kita kena buat bila kita jumpa soalan macam ni? Yang pertama kena buat apa? Potong mengapakah? Okey, potong mengapakah. Okey, mengapakah ni biasanya selepas kita dah potong mengapakah, kita nak kena tulis apa? Bunga melur menjadi pilihan untuk menjadi bunga malai.
Okey, bunga melur menjadi pilihan untuk menjadi bunga malai. Bila mengapakah? Jawapan dia mula dengan apa biasanya? Untuk. Untuk boleh. Lagi? Kerana. Kerana. Untuk kerana lagi? Dia punya tu suka. Untuk tadi you. Kerana K. Saya cakap untuk. Cikgu cakap suka. Suka contoh supaya. Suka. S supaya. U untuk. K kerana. A agar. Okey. Tu suka. Suka supaya, untuk, kerana, agar. Supaya, untuk, kerana, agar. Kalau soalan yang bermula dengan mengapakah, biasanya kita akan jawab guna T4 tu lah. 4 kata hubung ataupun 4 kata sendi nama tu lah. Okey, kita akan guna 4 tu. Suka, iaitu supaya, U untuk, K kerana, A agar. Okey. Baik, dalam ni kita nak guna apa? Kita nak guna supaya ke, untuk ke, kerana ke, agar ke? Bunga melur menjadi pilihan untuk menjadi bunga malai. Kerana. Kerana apa? Rasa-rasa kamu lah. Kalau kamu boleh berfikir dengan baik, kenapa orang guna bunga melur, bunga kekwa dan bunga mawar ni sebagai bunga malai? Kenapa? Rasa-rasa kamu. Cantik. Okey, lagi? Bagus. Jawapan tu betul. Tak salah pun. Berbau angin. Hao Jun Hong cakap berbau wangi. Okey, sebab bunga tu wangi. Sebab tu bagi dekat orang kan. Okey, bagus. Ada 2 jawapan lah. Satu cantik, satu lagi berbau wangi. Lagi ada jawapan lain? Berwarna-warni. Boleh jadi juga. Sebab bunga tu warna-warni, colourful. Jadi nampak cantik kan? Busuk. Apa nak bagi dekat orang bunga busuk? Takkan nak bagi bunga yang busuk dekat orang. Mesti orang tak suka, betul tak? Kamu suka ke orang bagi bunga yang busuk dekat kamu? Saya happy loh. Oh, kamu happy lah? Wayo, lain macam kamu. Okey, baik. Kita dah ada 3 jawapan yang kawan kamu dah bagi. Yang pertama, kenapa guna bunga melur? Sebab yang pertama, bunga melur ni bunga yang cantik. Yang kedua tadi, Hao Jun Hong cakap sebab berbau harum. Okey, berbau harum tu maksudnya berbau wangi lah, bau wangi. Okey, yang ketiga tadi yang Zekai cakap warna-warni. Bunga ni ada warna-warni. Ada warna merah, warna kuning, warna putih. Jadi nampak cantik. Ada lagi tak jawapan lain? Ada. Apa? Yohang. Kenapa bunga malai tu dia gunakan bunga melur? Dia menjadikan pilihan untuk menjadi bunga malai. Bunga melur tu dijadi pilihan. Kenapa dia pilih bunga melur? Kenapa dia tak pilih bunga yang lain? 3 jawapan tadi kawan kamu dah bagi. Ada jawapan lain tak? Kerana dia suka loh. Kerana dia suka. Okey. Itu jawapan yang Zekai. Dia kata kerana dia suka nak bunga tu. Okey, lagi jawapan lain? Ada? Ingat soalan bercapah ni jawapan dia terbuka. Terbuka ni maksudnya macam-macam jawapan boleh diterima lah. Kerana apa? Sam? Kerana berbau harum. Yang tu tadi Hao Jun Hong dah bagi tahu, berbau harum. Ada lagi jawapan lain? Tak ada lah. Tak ada lah. Kerana Colourful. Kerana apa? Colourful. Colourful lah. Tadi kamu dah cakap. Kerana berwarna-warni. Okey. Baik. Jadi jawapan yang kamu bagi tu, yang 3 jawapan tu, cikgu kata jawapan tu betul lah. Tapi kalau jawapan yang lain tu, yang macam tadi Yohan cakap, kerana bunga tu berbau busuk, takkanlah nak bagi bunga yang busuk dekat orang kan. Mesti orang tak suka, betul tak? Okey, jadi jawapan dia macam mana? Tulis balik bunga melur
menjadi pilihan untuk menjadi bunga malai kerana apa? Kerana berbau harum. Dan boleh juga tambah sikit lagi, kerana berbau harum dan cantik. Ataupun kerana berbau harum dan dan cantik lah. Itu lah boleh terima. Kalau nak tambah lagi lah. Kalau tak nak tambah, tulis berbau harum saja pun sudah cukup. Boleh faham? Okey, boleh faham? Soalan nombor Boleh. 1 boleh faham? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Okey, kalau boleh kita pergi ke soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang kedua lah. Bagaimanakah bunga malai dihasilkan? Bagaimanakah bunga malai dihasilkan? Apa maksud dihasilkan? Siapa faham apa maksud dihasilkan? Apa maksud? Tak faham? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Apa itu dihasilkan? Tak tahu. Dihasilkan dekat sini maksudnya macam mana dibuat. Bunga malai itu dibuat. Bagaimana bunga malai itu dibuat. Itu maksud dihasilkan. Boleh faham? Dikarang dengan tali. Macam mana nak jawab dia? Okey, yang pertama kita kena buat apa? Bagaimanakah? Potong bagaimanakah? Potong bagaimanakah? Okey, potong bagaimanakah. Biasanya bila bagaimanakah ni, kita nak mulakan dengan apa nanti? Dengan. Wah, bagus Sam. Dengan. Okey, dengan. Jadi kita salin balik. Bunga malai dihasilkan dengan Bunga malai dihasilkan dengan. Dengan apa? tali. Dengan tali. Tengok ni dia kata apa? Dikarang dengan tali. Apa maksud dikarang? Dikarang itu Dikarang ni maksudnya disambung-sambung, dipanjangkan. Faham apa maksud? Macam kamu buat karangan. ini ya? Mana? Tak nampak. Ini ya? Enggak. Sambungkan dengan tali, bagi jadi panjang. Bunga tu jadi banyak. Okey? Macam kamu buat karangan, bila sebut karangan, karangan kan panjang. Betul tak? Kalau ayat pendek je. Bila dikarang, mengarang, dia jadi panjang. Boleh faham? Okey, jadi kita tulis bunga malai dihasilkan dengan mengarang bunga. Bunga apa ni? Ada banyak bunga ni, ada 3 bunga, kita salin balik. Dengan mengarang bunga kekwa, bunga mawar dan bunga melur dengan tali. Boleh? 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 Okey, boleh. Bagus. Terusnya soalan yang ketiga. Kalau soalan yang ketiga ni, mengapakah tetamu perlu diraikan? Ini soalan kebat ni. Kamu kena fikir sikit. Mengapa tetamu ni perlu diraikan? Tetamu ni biasanya orang yang kita jemput lah, datang ke rumah. Ataupun yang tak dijemput pun tak apalah. Tapi kalau dia datang ke rumah kita, atau dia datang ke majlis kita, kita kena raikan dia. Tahu apa maksud rai tadi? Ingat lagi perkataan rai tadi? Ke sudah lupa? Dah lupa dah. Aduh. Mengabaga. Ingat lagi tak rai? Kita tengok balik. Ingat. Kita tengok balik rai. Tadi ada dah, cikgu dah tunjuk. Ni. Boleh? Ini rai. Boleh ingat perkataan ni. Kita nak raikan orang. Kenapa kita perlu raikan orang? Kalau kamu tengok dalam ni, dalam PRPM ni ataupun dipanggil sebagai apa?
Apa lupa dah cikgu. Pusat rujukan. Pusat rujukan Persuratan Melayu ni. Dia kata perai ni meraikan ataupun menjamu untuk memuliakan, menghormati. Contoh tujuan kenduri ini ialah melepaskan orang yang hendak berjalan dan meletakkan orang yang tinggal. Yang ni meraikan orang yang pergi dan memberi gembira dan sokongan bagi orang yang tinggal. Mengadakan keramaian. Keramaian tu majlis lah. Merayakan sekalian tertunggu-tunggu hendak meraikan tamasya bersukaria. Banyak dia cakap pasal meraikan. Biasanya meraikan ni meraikan tetamu lah. Okey, meraikan tetamu. Baik, jadi soalan dia, mengapakah tetamu perlu diraikan? Kita raikan tetamu sebab apa? Contoh kalau kamu buat satu majlis. Contoh majlis apa? Birthday party. Tahu apa itu birthday party? Tahu. Happy birthday to you. Okey. Tahu kan birthday party kan? Sebelum negara kita datang COVID ni, COVID datang ke negara kita, kita bebas nak pergi ke mana-mana, bebas nak buat apa-apa majlis. Betul tak? Siapa dekat sini yang siapa yang dekat sini pernah buat birthday party dekat rumah? Ajak kawan-kawan datang. Siapa? Tak ada. Tak ada. Ada. Tahun 3 tak ada buat. Saya tak ada party, cikgu. Tak ada buat birthday party. Kok lah ada buat. Tak ada. Ada? Tak ada. Tak ada. Wah, seorang pun tak ada. Ada, tak ada. COVID-19 Tak, sebelum COVID-19. Tak. Ada. Ada. Tak ada. Ada pak. Ada pergi ke kan? Contohlah sebelum COVID-19 dulu. Cikgu cerita sebelum tau. Bukan Grandma and grandpa. Grandma and grandpa buat birthday party. Okey, contohlah kan. Okey, kenapa bila kamu buat birthday party tu tetamu datang. Okey, orang datang. Masa birthday party tu kamu perlu raikan dia. Kamu perlu bagi makanan kepada dia. Kamu perlu sediakan macam-macam hidangan yang menarik, yang sedap supaya mereka makan. Kenapa kena buat macam tu? Sebab kerana apa? Kerana saya tak ada masuk. Kerana kawan suka kamu. Kita nak bagi mereka gembira, betul tak? Kita kenalah raikan mereka. Takkanlah nanti mereka datang rumah kita, kita bagi air kosong je. Air kosong good. Air kosong good. Betul, air kosong memang good. Tapi takkan nak bagi air kosong aja, betul tak? Bagi air kosong, lepas tu bagi apa? Bagi biskut. Boleh? Tak pun bagi apa? Bagi Bagi apa? rice. Apa makanan yang simple, Cake. Kek, kek okey lagi. Kek memang orang kata apa? Biasalah bila majlis. Oranges. Kan. Tapi kalau orang datang, tetamu datang, kamu cuma bagi air kosong je kan. Bayar air kosong, alamak kan. Tak Air best lah. Good dah. Okay, biasanya kita tarik. teh tarik je kan. Contoh biasa kita raikan dengan makanan-makanan yang special lah. Makanan yang istimewa sikit, barulah rasa seronok. Orang datang rumah kita, kita pun rasa seronok bila mereka dapat makan. KFC je kan. Walaupun KFC tu kadang orang cakap alah biasalah KFC kan. Tapi bila orang sediakan dekat kita, dia jadi special tau. Kan? Okey, boleh Jadi tetamu perlu diraikan. Okey, nak kena buat apa dulu dapat soalan ni? Potong mengapakah? Okey, potong mengapakah. Jadi mengapakah ni biasanya kita guna apa selepas dia? Tetamu perlu diraikan. Nak guna apa? Suka. Kerana. Okey, kerana. Kita guna ini dengan. Kenapa dengan pula ni? Ini salah. Kalau dirai. Sekejap. Ini salah ni. Sekejap. Sekejap, cikgu betul kan? Cikgu kerana. Itulah kerana ni. Tapi cikgu silap ni. Biasalah cikgu. Saya ada kerana.
Okey, cikgu betulkan balik. Cikgu betulkan balik. Betul, itu. Okey, cikgu sudah betulkan. Okey. Okey, cikgu dah betulkan balik. Okey, mengapakah biasanya kerana lah. Okey, jadi kita salin balik. Tetamu perlu diraikan kerana kerana apa? Kerana mereka apa? Kerana tetamu ni, mereka ni Penghormatan. Bagai satu penghormatan. Okey, mereka sanggup datang ke rumah kamu tu. Cuba bayangkan, kamu buat birthday party tapi tak ada orang datang. Kamu rasa apa? Tak apa. Contohlah, kamu buat satu majlis. Kamu buat satu majlis, kamu buat satu parti. Nak kawan-kawan datang, tapi kawan-kawan tak mau datang. Kamu rasa apa? Tak apa. Tak apa? Mesti rasa sedih. Sakit hati. Kamu buat nak rasa happy, seronok, ramai-ramai orang tapi orang tak nak datang. Contoh, ni cerita sebelum Covid lah. Kalau dah ada Covid sekarang tak boleh buat. Okey. Jadi, tetamu perlu diraikan kerana tetamu ialah orang yang sudi datang ke majlis kita. Mereka sudi datang, sanggup datang, mahu datang. Bila mereka mahu datang, kamu kenalah layan special sikit. Okay, kenalah bagi sesuatu yang special, sesuatu yang istimewa kepada mereka. Sebagai tanda penghormatan, okay, dan sebagai tanda penghormatan. Hormat kamu. Kamu hormat kepada dia. Jadi kamu sediakanlah makanan yang special ke, atau apa-apa yang special ke, sebagai tanda penghormatan. Supaya bila dia datang ke rumah kamu, dia ingat kamu layan dia dengan baik. Layan dia dengan mesra. Boleh faham? Sebab tu kita kena raikan tetamu. Kalau kita tak raikan tetamu, nanti tetamu dah tak mau datang lagi rumah kita. Nanti dia kata apa? Tak naklah pergi rumah Yon Zekai. Saya datang rumah dia, dia tak bagi saya masuk pun. Dia suruh saya duduk dekat luar. Dia tak bagi pun saya duduk atas sofa dia. Contoh kan. Lepas tu, saya dahaga air ni, dia bagi saya air kosong je. Contoh lah kan. Air kosong. Saya ingat ke dia nak buat fresh orange ke apa ke kan. Ini dia bagi air kosong je. Contoh. Okey, contoh. Boleh faham Itu contoh. Jadi tetamu tu dia rasa tak seronok. Dia tak mau datang lagi lah. Tapi kalau kamu layan dia dengan baik, kamu raikan dia, kamu sediakan makanan yang best-best, nanti dia mesti akan ingat-ingat kamu. Wah, dulu saya pergi rumah yang Zekai best dia bagi saya makan KFC shock kan. Contoh air fresh orange best lah. Nak pergi lagi lah rumah yang Zekai contoh lah kan. Orang tu mesti rasa seronok, tetamu tu mesti rasa seronok. Okay, jadi sebab tu kita kena raikan tetamu supaya tetamu tu rasa nak datang lagi. Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Jadi kerja kamu hari ni. Ada kerja. No. Okey, kerja kamu nanti salin soalan dan jawapan ni dalam buku tulisan. Ada 3. Ya, ada 3 soalan saja. Jadi salin soalan. Ada buku aktiviti. Ada buku aktiviti ada. Jadi salin soalan, bawah dia jawapan. Lepas tu kong satu baris, selang satu baris. Soalan yang kedua, salin jawapan dia. Kemudian soalan yang ketiga, salin jawapan dia. Itu sahaja. Untuk buku buku tulis ni, buku tulisan. Buku tulisan Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian yang terakhir, itu rumusan. Okey, rumusan. Apa yang kita belajar hari ni? Kita belajar Kemahiran apa? jawab Jawapan. soalan. Menulis apa? Menulis jawapan. Menulis jawapan. Jawapan soalan apa? Jawapan soalan
Bercapah. Soalan bercapah. Okey, soalan bercapah. Ingat soalan bercapah. Hari ni kita belajar soalan bercapah. Okey, soalan bercapah ni soalan dia jawapan dia terbuka. Jawapan dia boleh jadi macam-macam jawapan, bukan satu jawapan saja. Contoh soalan bertumpu, hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat. Okey, jadi bila hari Jumaat satu jawapan je, tak boleh jawapan lain. Itu soalan bertumpu. Kalau soalan bercapah, baik. Hari ni kamu makan apa? Ada orang makan roti canai. Hari ini Ada orang makan nasi goreng. Ada orang makan nasi lemak. saya makan. Yang Sekai makan apa pagi ni? Pagi saya makan roti Roti apa? jam roti lah. Roti dengan jam. Okey. Banyak. Okey. Ibi makan apa Ibi pagi ni? Telur. Aina makan roti canai. Jason makan apa? Saya makan air. Makan air. Air mana ada orang makan? Ya. Itu saya minum makanan. Minum makanan. Minum makanan. Aduh. Jemput dah Timothy. Aduh. Timothy belum makan lagi ke Timothy? Saya tak ada makan. Saya tak mau Aduh. makan. Wah, tak mau makan ah. Jaga badan Makan Timothy 你这样 candy lah. 好啊，可以选啊，我都 Makan 不可以 biskut. Sudah makan biskut. Pagi ni ada bersenam tak? Tak ada sudah. Ya, Sudah. ya saya pampin loh. Wah. Tak ada. Okey, baik. Sekarang kita pergi ke buku aktiviti. Sama juga ada soalan bercapah. Okey, kita tengok muka surat 3. Soalan bercapah. Dia kata, marilah kita menulis jawapan soalan bercapah. Okey, tulis jawapan soalan bercapah ni. Okey, soalan yang pertama, mengapakah rumah terbuka? Kalau kamu tengok dekat sini, soalan ni dia agak Jason kata saya makan apa tu? Saya makan kek beras pulut. Wah, pagi-pagi dia dah makan kek. Okey. Okey, kita tengok soalan ni. Soalan ni bagi cikgu rasa agak susah untuk kamu. Betul tak? Kenapa cikgu kata agak susah? Siapa boleh jawab? Kenapa soalan ni cikgu kata soalan ni agak susah untuk kamu? Kerana mahu fikir number one mahu fikir. Sebab semua soalan ni kamu kena fikir sendiri jawapan dia berdasarkan gambar saja. Sebab dia tak ada bagi petikan. Betul tak? Betul ke tak betul? Dia tak ada bagi apa-apa ayat, dia tak ada bagi apa-apa petikan. Dia cuma bagi gambar. Dan gambar ni ialah rumah terbuka. Tahu apa itu rumah terbuka? Open house. Open house. Open house. Pernah pergi open house? Saya open house. Open house ni biasanya semasa perayaan lah. Perayaan. Contoh perayaan Hari Raya Aidilfitri ke, Chinese New Year ke. Okey? Chinese New Year not good. Tahun baru Cina ada buat open house tak? Tak tahu? Tak tahu. Okey, jadi mengapakah rumah terbuka diadakan? Soalan dia, mengapakah rumah terbuka diadakan? Rasa-rasa kamu mengapa mereka adakan rumah terbuka? Kerana COVID-19. Okey, kita lupakan sekejap COVID-19. Sebab COVID-19 memang apa pun tak boleh buat. Duduk rumah je kan. Jadi kalau kita tengok pada buku ni, mengapakah rumah terbuka diadakan? Jadi yang pertama kita kena buat apa? Kerana Potong mengapakah? Potong mengapakah. Jadi kita tambah untuk ni kita guna untuk Okey, rumah terbuka diadakan Diadakan untuk apa sebenarnya? untuk makan. Untuk makan. Biasanya kamu buat apa? Kenapa buat rumah terbuka?
Kerana berpindah rumah Yang baru. yang baru Okey, kita tengok ni contoh jawapan je lah. Okey, rumah terbuka diadakan untuk meraihkan tetamu. Meraihkan tetamu bersempena dengan musim perayaan. Biasanya rumah terbuka ni orang buat masa musim perayaan. Bila raya je ada rumah terbuka. Raya je ada rumah terbuka. Tapi sekarang sudah 2 tahun tak ada rumah terbuka. COVID-19. Okey, dah tak ada lagi. Kalau tak dulu mesti ada rumah terbuka. Boleh makan free. Okey, makan free. Macam-macam makanan ada. Okey. Okey, baik. Ini jawapan untuk soalan yang pertama. Okey, rumah terbuka diadakan untuk meraihkan tetamu bersempena dengan musim perayaan. Okey, boleh salin sekarang. Diadakan untuk Meraihkan, bukan meraihkan. Meraihkan. untuk meraihkan Ya. meraihkan Tetamu tetamu bersempena bersempena dengan musim musim perayaan. perayaan. Nokta. Okey. Dah soalan yang pertama dah siap? Dah. Yang tak siap nanti kita boleh tengok dalam Google Classroom. Cikgu share dekat Google Classroom. Baik, yang kedua. Kita tengok soalan yang kedua. Dia tanya, mengapakah hidangan kepada tetamu perlu? Kenapa perlu? Kenapa kita perlu sediakan hidangan kepada tetamu? Kenapa? Jawapan dia ada dekat soalan yang dalam buku teks tadi tu. Kenapa kita perlu sediakan makanan ataupun hidangan kepada tetamu ni? Sebab apa? Sebab mereka Mereka sudi? Mereka sini. Mereka sudi apa? Sudi apa? Mereka sudi Sudi dah apa? Dah apa? Datang. Sudi datang apa? Sudi datang ke rumah saya. Sudi datang ke rumah kamu. Dan sebagai apa? Sebagai tanda apa? Sebagai tanda penghormatan lah. Sebab dia datang rumah kamu, dia sudi datang rumah kamu. Jadi kamu kenalah raikan dia dengan hidangan. Okey, raikanlah dia dengan hidangan yang istimewa, hidangan yang sedap-sedap. Supaya dia datang rumah kamu tu, dia ingat rumah kamu tu, kamu layan dia dengan special, layan dia dengan istimewa. Dan dia akan datang lagi. Bila dia ingat, oh kamu baiklah, layan dia baiklah. Jadi dia akan datang lagi lah. Kerana tetamu ialah orang yang sudi datang. Yang sudi. Tahu apa maksud sudi? Sudi ni macam mahu lah, mahu. Mahu.
datang ke majelis ketika dan Sebagai tanda penghormatan. tanda penghormatan HORMATAN. Wah, Timothy tak tulis Nanti Timothy nak tulis selepas ni Dadah. Okey, baik. Soalan yang terakhir. Soalan yang ketiga. Yang tak sempat nanti tengok dekat dalam Google Classroom Cikgu, saya charge saya punya phone. Okey. Baik, soalan yang terakhir. Bagaimanakah suasana rumah terbuka di tempat tinggal kamu? Contoh dekat tempat tinggal kamu. Kamu pernah nampak. Kamu rasa suasana dia macam mana? Tahu apa itu suasana? Suasana tahu. Kamu rasa suasana rumah terbuka tu macam mana? Ada banyak orang lah. Kan ada banyak orang. Jadi bila banyak orang ni kita boleh kata ada banyak suara lah. ada banyak suara bising lah kan. Kalau orang putih cakap suasana dia apa? Happening. Kan. Jadi kalau dalam bahasa Melayu kita panggil suasana apa? Suasana Yang apa? Yang meriah. Yang meriah. Okey, meriah. Okey, jadi kita potong dulu bagaimanakah ni kita biasakan guna apa? Suasana rumah terbuka di tempat tinggal saya. Ni saya ni. Ni kamu ni. Kerana. Kenapa jadi kerana pula? Aduh. Sekejap. Okey, baik. Yang ni soalan ni dia lain sikit Kita jawab simple saja. Jadi bagaimanakah suasana rumah terbuka di tempat tinggal kamu? Kamu potong bagaimanakah? Okey, kemudian perkataan kamu ni kamu tukar dengan apa? Tukar dengan saya lah. Okey, tukar dengan saya. Jadi suasana rumah terbuka di tempat tinggal saya sangat meriah. Okey. Jadi kamu tu tukar dengan saya. Jangan salin kamu tu juga. Suasana rumah terbuka di tempat kamu sangat meriah. Salah. Bukan kamu tukar jadi saya. Sebab soalan tu dia tanya kamu. Kamu tukar kepada saya. Okey, dah siap? Siap. Okey, kalau dah siap, itu saja untuk hari ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi, jika ada apa-apa lagi yang kamu nak tanya, boleh tanya sebelum kita tamatkan kelas. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, cikgu ingatkan lagi sekali. Hari ni hari terakhir untuk hantar penyertaan untuk pertandingan bercerita. Jadi, cikgu harap tahun 3 ada sertai. Aina dah masuk ke Aina? Kita dah tulis dah nama dengan tahun, cuma belum Rekod video. cerita lagi.
Kena rekod ah. Kamu kan masuk pertandingan daerah juga. Takkan kamu tak masuk pertandingan ni? Okey, baik. Jadi cikgu harap semua orang dapat sertai, okey? Supaya sama-sama kita memeriahkan pertandingan tu. Dan kerja kamu jangan lupa nanti hantar dekat Google Classroom, okey? Jangan hantar dekat telefon cikgu. Telefon cikgu lawyer. Telefon cikgu dah penuh dah memori. Cikgu tak sempat nak clean lagi. Okey, jadi nanti hantar dekat Google Classroom, okey? Boleh? Boleh. Okey, kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk hari ini. Selamat bercuti selama seminggu. Kita jumpa lagi selepas cuti, okey? Boleh? Okey, itu saja. Bye. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Bye. Okey, bye. Wah. Bye-bye. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Freak knob. Apa freak knob? Apa itu freak knob? Freak knob. Okey, jumpa lagi. Bye. Tak nak keluar ke? Karena saya mau spam freak knob. Cikgu keluar dululah. Bye. No, cikgu. No.